Sekolah pemikiran merkantilis wujud di antara zaman pertengahan dan tempoh kemenangan laissez-faire, iaitu dari 1500 hingga 1776. Matlamat utama sekolah pemikiran merkantilis ini adalah untuk meningkatkan kekayaan negara. Bagaimana mereka nak tingkatkan kekayaan negara? Mereka melaksanakan peraturan kerajaan berkenaan kepentingan perdagangan negara mereka. Matlamat peraturan ataupun polisi mereka adalah untuk mencapai favorable balance of trade. Favorable balance of trade adalah balance of trade yang ekspor lebih besar daripada import. Okey. Mereka nak ekspor lebih besar daripada import. So favorable balance trade yang membawa masuk emas dan silver yang banyak ke dalam negara. Perbincangan kita dalam bab ini ada 3 bahagian. Yang pertama, kita akan bincangkan mengenai 5 major questions, 5 persoalan utama, supaya kita dapat overview tentang merkantilism ni. Bila kita bincangkan mana-mana school pun, kita akan bincangkan 5 persoalan utama supaya kita dapat overview. Yang kedua, kita akan bincangkan mengenai 2 individu yang memulakan idea merkantilis, yang mencetus idea merkantilis, iaitu Thomas More dan Jean-Baptiste Colbert. Yang ketiga, kita akan bincangkan mengenai merkantilis yang develop konsep yang berasaskan classical economy, iaitu William Petty. Maksudnya konsep-konsep yang dia develop dalam merkantilis school ini berkait dengan classical economics. Latar belakang sejarah merkantilis. Bermula pada 1500, pada ketika itu feudal community ni mereka mengamalkan ekonomi sara diri, kecukupan diri. Maksudnya hidup mereka, apa yang mereka buat untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga mereka. So, kurang berdagang dengan orang lain. So, ini memberi ruang kepada sistem yang baru, iaitu kapitalis perdagangan. So, bila kita ada sistem yang baru, bandar-bandar menjadi semakin penting. Sebelum ni mereka duduk di kawasan-kawasan yang tertentu. Ada setengahnya duduk di tepi sungai sebab mereka nak tangkap ikan contohnya, ataupun mereka duduk di ladang sebab mereka bertani. So masa tu bandar-bandar tak penting, masa feudal community ni bandar-bandar tak penting. Tapi bila kita ada sistem yang baru, ada merchant capitalism, so wujudnya kapitalis perdagangan, bandar-bandar menjadi semakin penting. So wujudnya bandar-bandar, perdagangan pun semakin meningkat, perdagangan dalam negara dan perdagangan di antara negara. So maksudnya sebelum ni mereka bercucuk tanam untuk kegunaan sendiri. Mereka tangkap ikan untuk kegunaan sendiri. Mereka tak berdagang, maksudnya tidak ada pertukaran barang dengan pihak lain. Mereka guna sendiri. Kemudian mereka mula berdagang dalam negara dan di antara negara. So bila mereka mula berdagang, mereka mula menggunakan wang. Sebelum ni mereka kurang menggunakan wang. Kalau mereka nak tukar barang pun mereka buat sistem barter. Tetapi bila mereka dah mula berdagang dengan negara luar, mereka mula menggunakan wang. Kemudian pada ketika itu mereka jumpa emas di Western Hemisphere. So bila mereka jumpa emas, so wujudlah teori-teori berkenaan emas pada ketika itu, teori-teori berkenaan metal masa ketika itu. So sebab itulah kita tengok dalam merkantilis school ni dia orang cakap pasal teori-teori berkaitan dengan emas.